Jadi kita kena tanya pendapat tim lain. Apa kata dia? Apa kata mereka? Tengok sedikit highlight ni. Adakah dia memang penalty ataupun diving? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum lagi subscribe channel saya, boleh subscribe sekarang, like dan komen untuk topik yang kita nak loyah dalam video kali ini. Selepas seminggu kita bercuti, hari ini kita nak buat sikitlah video tentang game Sarawak United menentang Negeri Sembilan di Stadium Negeri Kuching, Sarawak. Dan kita tahu keputusannya adalah Sarawak United sekali lagi kalah menentang Negeri Sembilan, dan ini telah menjadikan Sarawak hanya dapat 1 kemenangan, 1 seri dan 5 kekalahan dalam 7 perlawanan di Liga Super 2022. Dan perkara ini sepatutnya menjadi satu kebimbangan dan kerisauan pasukan Sarawak United FC kerana kita bimbang tahun hadapan mereka tidak lagi layak untuk bersaing di Liga Super. Tapi kita nak cerita dulu satu persatu gol yang berlaku dalam perlawanan Negeri Sembilan dan Sarawak di Stadium Negeri. Baik, pada awal permainan separuh masa pertama tiada gol langsung yang dihasilkan. Namun setelah dimasukkan Uche Akbar mengganti Beto, maka di situ kita nampak peningkatan dalam serangan berlaku. Dan kita dapat lihat gol yang pertama dijaringkan oleh Boris Koh. Hasil daripada free kick oleh Lee Chang Hun, dan gol itu sangat cantik sebenarnya. Tapi itulah, baru je kita gembira, Negeri Sembilan telah mendapatkan gol penyamaan melalui sepakan penalti oleh Harold Gulon. Dan penalti itu berlaku apabila Gonzalo Soto tackle pemain nombor 14 David Muato dan sekaligus telah memberi penalti kepada Negeri Sembilan. Sebab kita nak menang, jadi kita eager untuk menyerang dan kita telah di counter attack oleh Negeri Sembilan dan menjadikan kedudukan 2-1 sehingga ke whistle penamat, dan Sarawak United sekali lagi kempunan untuk mendapat 3 mata bermain di home sendiri. Dan ini merupakan 3 fakta menarik sepanjang perlawanan itu. Baik, perkara pertama adalah Sarawak United rancak menyerang. Game kali ini kita nampak agak berbeza daripada game-game lain kerana B Saturnaden telah menggunakan 3 back. Dan formasi asas yang digunakan adalah 3-4-3, amat berbeza daripada sebelum ini di mana B Saturnaden sebenarnya gemar menggunakan 4-4-2 dan 4-3-3. Dan kita dapat lihat apabila Sarawak menggunakan formasi ini, kita dapat lihat ada 7 orang player berada di zon serangan. Dan kelemahan utama formasi ini yang digunakan oleh Sarawak apabila mereka di counter attack, kerana expose zone terlalu banyak apabila hanya tinggal 3 pertahanan saja. Kadang-kadang ada 2 sahaja pertahanan yang tinggal. Tapi kita nak ceritalah sikit bagaimana peranan setiap player yang bermain dalam formasi ini. Keeper kita tak nafikan, tak ada pemain lain yang akan digunakan, iaitu Sabini Alawi. Kerana dia merupakan keeper yang paling berpengalaman dan paling baik setakat ini di Sarawak United. Dan kita lihat back 3 iaitu Amir Saidin, Gonzalo Soto dan Kalai Harasan. Di sini saya suka peranan Gonzalo Soto kerana dia merupakan ball playing defender yang bawa bola untuk build up serangan. Dan kita dapat lihat bagaimana dia hampir menjaringkan gol, tapi Harold Gulon lagi laju daripada dia, potong pam. Tak ada cerita dia nak skor. Kalau tak, baru ada gol. Kemudian kita lihat Amir Saidin ni, dia lebih berperanan sebagai penghantar bola long ball lah. Tapi terlalu banyak flow dalam hantaran itu sebab terlalu banyak intercept daripada midfield. Kalai Harasan ni sebenarnya kalau overall game dia baik bermain, tapi ada satu kesilapan yang dia lakukan, iaitu waktu dia challenge bola kena counter attack, dia jatuh dan macam biasalah, orang kata satu kesilapan dapat mengaburkan 100 kebaikan. Kita nak lihat lagi peranan wide midfield iaitu wingback dalam game B Saturnaden pada malam itu, iaitu S Chanturu dan S Vinod. Kedua-dua pemain yang digunakan oleh B Saturnaden merupakan pemain yang sangat laju dan keras. Dan kita dapat lihat S Chanturu banyak bermain di bahagian wide attacking dan banyak membuat cross untuk memastikan Sarawak dapat menjadikan gol, sama juga dengan S Vinod. Dan sebenarnya kedua-dua pemain ini merupakan 2 fungsi terpenting dalam formasi ini, sebab
untuk build up attacking mereka juga, dan untuk defending mereka juga. Tapi kita kenal kemampuan pemain-pemain kita bukanlah boleh bermain dengan formasi yang fast attacking gameplay ini, dengan nak berubah transisi dari pemain menyerang, bertahan. Dan kita dapat lihat bagaimana gol yang dihasilkan oleh Negeri Sembilan merupakan expose zone yang ditinggalkan oleh pemain-pemain yang eager untuk menyerang di atas. Kemudian kita dapat lihat di bahagian midfield pula kita ada Boris Kok dan Lee Chang Hun. Secara jujurnya saya kata dua pemain ini sangat baik dalam bertahan dan menyerang. Dan kita dapat tahulah Lee Chang Hun ni lebih berperanan dalam ofensif dan Boris Kok banyak cover di bahagian defending. Tapi untuk transisi game yang sangat laju, kedua-dua pemain ini nampaknya pada separuh masa kedua, senang cerita selepas 60 minit mereka nampak keletihan sebab terlalu banyak peranan yang nak dipegang oleh dua orang pemain tengah kita ini. Dan gol yang dihasil oleh Sarawak United FC merupakan keterlibatan kedua-dua pemain ini di mana free kick dan header oleh Boris Kok. Dan kita lihat di bahagian forward kita ada Kone, top striker. Kemudian kita ada flanker iaitu Syami Izwan dan Beto. Saya cerita dulu tentang Beto. Secara jujurnya saya tengok malam tu Beto, Allah, apa yang Beto buat tu. Kemudian kita tengok Francis Kone, sebenarnya antara pada malam tu boleh kata dia perfect target man lah, hampir. Tapi ada crucial part di mana sepatutnya dia boleh score free header itu, tapi dia tak score. Bola itu miss pergi ke atas palang. Tapi dari segi aspek dia terima long ball, dia hold bola, sangat baik sebenarnya berbanding dia bermain daripada game sebelum ini. Mungkin sebab Ucik Akbar tak ada Kemudian Syahmi ni saya tak nak banyak cakap sebab setiap perlawanan dia tunjukkan bagaimana cara untuk bersemangat bermain bola. Defending boleh, menyerang boleh, crossing boleh, lari laju boleh, semua dia ada. Tapi itulah kadang-kadang lalai itu kita tak boleh nak. Kata apa, sebab dah penat memang. Sebab kata pepatah, shit sometimes happen lah. Dan apabila Ucik Akbar pada second half masuk mengetikkan Beto, kita dah nampak bahawa transisi serangan tu nampak di bahagian kiri tu nampak mula fungsi sikit lah bahagian serangan. Kalau tak memang hambar. Dan sebenarnya pada malam tu Sarawak United bermain agak baik, tapi kita dah jangka dah sebenarnya sebelum ni sebab Negeri Sembilan mempunyai rekod yang sangat baik dalam Liga Super. Kau bayangkan 5 perlawanan tak pernah kalah, 3 kemenangan 2 kali seri, dah tambah ni ada 4 kemenangan 2 kali seri. Jadi kita dapat tahu taraf Negeri Sembilan daripada Liga Perdana tu dah meningkat sedikit daripada dulu, dan Sarawak United mungkin masih lagi berada di takuk yang lama. Tapi kita harap untuk the next game Sarawak United boleh bangkit dah melantang Seri Pahang. Please kita kena dapatkan 3 mata untuk memastikan kita kekal dalam Liga Super. Perkara yang kedua adalah penalti kontroversi. Ya, gol penyamaan yang dilakukan oleh Negeri Sembilan adalah melalui penalti di mana Gonzalo Soto dipersalahkan sebab dia tackle pemain Negeri Sembilan itu David Muato. Dan sebenarnya penilaian, sebab saya tak boleh nak ikut penilaian saya sebab saya peminat Sarawak United. Jadi kalau saya nak menilai memang saya kata tak penalti, soft tackle. Tapi kalau peminat Negeri Sembilan kata memang sah-sah penalti. Jadi kita kena tanya pendapat tim lain, apa kata dia? Apa kata mereka? Tengok sedikit highlight ni. Adakah dia memang penalti ataupun diving? Tapi tak penting sebab keputusan muktamad yang dah ditentukan oleh pengadil, kita tak boleh nak argue lagi. Dan kita dah kalah dan kita hilang peluang untuk mendapatkan 3 mata di halaman sendiri. Dan penalti pada malam itu juga diambil oleh center back mereka iaitu Harold Gulon, yang menjadikan dia antara center back yang menjaringkan gol yang banyak, iaitu 5 gol sepanjang perlawanan dalam Liga Super. Dan perkara ketiga adalah kad merah pula. Dalam asyik-asyik bermain ni tiba-tiba pula Syabini Alwi berada di posisi yang sangat tinggi daripada sebenarnya, dan dia memegang bola itu dengan tangan. Boleh tak? Tak boleh sebab dia goalkeeper berada di luar box. Goalkeeper hanya berhak untuk pegang bola apabila dia berada di dalam box. Sebab bila dia di luar box, dia akan menjadi pemain seperti biasa dan itu dianggap handball. Dan lebih teruk lagi, dia mengganggu permainan, iaitu menjadikan dia mengganggu permainan dan menghalang peluang untuk gol. Itu menjadikan dia dapat kad merah.
So, adakah tindakan Sabini Alawi itu bijak ataupun tidak? Dan pendapat saya, tindakan dia itu adalah bijak bagi memastikan Sarawak United tidak banyak bolos. Kenapa sangat penting tak banyak bolos ni? Sebab kita bermain dalam sistem liga. Bila liga, kita kena pastikan kita tak banyak bolos ataupun kita kena pastikan kita banyak jaringan. Goal difference yang memastikan perbezaan kita antara pasukan-pasukan lain. Berbeza kalau berbanding dengan FA Cup. Kalau FA Cup, kalau dah kalah tu memang kalah. Kau skor lah 10-0 kah 20-0 kah, kau memang akan pergi ke the next round dan tak akan dikira gol-gol ni. Baik gol lawan minggu lepas, ambil lah 7 letak dengan minggu depan. Tak ada, takkan berlaku macam tu. Jadi gol tidak memberi kesan apa-apa. Goal different. Jadi goal different tidak memberi kesan apa-apa dalam perlawanan cup. Dan dalam liga sangat penting. Dan cuma kesilapan yang kita dapat lihat Sabini Alawi, mungkin dia terlalu di luar posisi kebiasaannya. Namun sebenarnya kalau kita lihat dalam keasyikan kita nak menyerang, sebab kesemua bahagian unit pemain dah pergi ke bahagian forward nak menyerang, maka Sabini Alawi seharusnya pergi ke kawasan itu. Memang betul tindakan dia. Sebab kalau dia stay di kawasan kotak penalti, maka ruang yang besar tu, expose zone yang sangat besar itu, lagi senang nak dimanipulasikan oleh pemain-pemain Negeri Sembilan. Dan kesimpulannya sebenarnya kita dah jangka kemenangan Negeri Sembilan ini kerana rekod-rekod mereka sebelum ini sangat baik dalam bermain di Liga Super. Namun itulah orang kata, bola ni kita main atas padang, bukan atas kertas. Walaupun atas kertas Negeri Sembilan sebenarnya lebih kuat, tetapi segala-galanya atas padang. Dan keputusan malam itu telah menunjukkan bahawa atas kertas pun, atas padang pun, Negeri Sembilan memang menang dan mendapat 3 mata. Inilah yang orang kata apa? Kemenangan yang tertangguh. Tak apa, kalah waktu ni, mungkin minggu depan kita akan boleh menang menentang Seri Pahang. Sekian daripada saya, peminat yang positif. Bincang sampai champion.